Pada kali ini, kita akan mempelajari sunat ab'ad. Apakah itu sunat ab'ad? Sunat ab'ad ialah setiap amalan sunat yang dituntut melakukannya dalam solat. Sekiranya ditinggalkan, maka disunatkan sujud sahwi. Sunat ab'ad terkandung di dalam dua bahagian, iaitu di dalam tahiyat dan juga doa kunut. 3 perkara di dalam tahiyat awal dan 1 perkara di dalam tahiyat akhir. Yang pertama, duduk tahiyat awal. Yang kedua, membaca tahiyat awal. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat awal. Dan selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Empat perkara di dalam doa kunut. Yang pertama, membaca doa kunut. Yang kedua, berdiri semasa membaca doa kunut. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi Muhammad semasa membaca doa kunut. Yang keempat, selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad semasa membaca doa kunut. Disunatkan menadah tangan semasa membaca doa kunut. Sentiasa melakukan amalan sunat dalam solat. Sujud sahwi. Apabila tertinggal salah satu daripada sunat ab'ad, kita hendaklah melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ialah melakukan 2 kali sujud selepas membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam. Hukum melakukannya ialah sunat. Bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Jika terlupa sujud sahwi, boleh dilakukan selepas memberi salam dengan syarat tidak diselangi dengan perbuatan lain. Namun begitu, solat tetap sah jika tertinggal sujud sahwi. Sentiasa melakukan amalan sunat di dalam solat untuk mendapatkan keredaan Allah. Marilah kita bersama-sama melakukan amalan sunat. Hari ini kita akan mempelajari sunat hayat. Sunat hayat ialah setiap amalan sunat dalam solat. Sekiranya ditinggalkan, tidak disunatkan melakukan sujud sahwi. Sunat hayat terkandung di dalam 2 perkara, iaitu perlakuan dan bacaan. 7 perkara dalam perlakuan. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan semasa takbiratul ihram, sebelum rukuk, semasa i'tidal dan selepas bangun daripada tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri, iaitu qiyam. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Yang keempat, meletakkan tangan di atas peha ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir.
Yang kelima, duduk iftirash ketika tahiyat awal. Yang keenam, duduk tawaruk ketika tahiyat akhir. Dan yang ketujuh, berpaling ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Mari kita lihat sekali lagi di dalam perlakuan mengangkat kedua-dua tangan ketika takbir intikal, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri ketika berdiri yakni qiyam, melihat ke tempat sujud, meletak tangan di atas peha ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir, duduk iftirash ketika tahiyat awal, duduk tawaruk ketika tahiyat akhir, dan berpaling ke kanan dan kiri ketika memberi salam. Baiklah, sekarang kita lihat pula 11 perkara dalam bacaan. Yang pertama, membaca doa iftitah. Yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, menyebut lafaz amin selepas membaca Al-Fatihah. Yang keempat, membaca dengan kuat bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua dalam solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Dan juga membaca dengan perlahan bacaan Al-Fatihah dan surah dalam solat zuhur dan asar. Yang kelima, membaca surah atau sekurang-kurangnya 3 ayat selepas membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dalam solat. Yang keenam, membaca lafaz semasa i'tidal iaitu Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Yang ketujuh, melafazkan takbir intiqalat mengiringi setiap pergerakan dalam solat iaitu lafaz Allahu Akbar. Yang ke-8, melafazkan tasbih ketika rukuk iaitu bacaan Subhan Rabbiyal Azimi wa bihamdih, dan ketika sujud Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdih. Yang ke-9, membaca bacaan antara dua sujud iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-10, membaca selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir iaitu Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan yang ke-11, memberi salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari kita ulang kaji semula sunat hayat dalam bacaan. Yang pertama, membaca doa iftitah. Yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, menyebut lafaz amin selepas membaca Al-Fatihah. Yang keempat, menyaringkan dan merendahkan suara dalam bacaan. Yang kelima, membaca surah selepas Al-Fatihah. Yang keenam, melafazkan takbir intiqalat mengiringi setiap pergerakan dalam solat. Yang ketujuh, membaca lafaz semasa i'tidal. Yang ke-8, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud.
Yang ke-9 membaca bacaan antara dua sujud. Yang ke-10 membaca selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat terakhir. Dan yang terakhir memberi salam kedua. Sunat hayat ialah selain daripada rukun solat dan juga sunat ab'ad. Sentiasa melakukan amalan sunat dalam solat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Hendaklah kita sentiasa berusaha untuk khusyuk dalam solat. Sentiasalah perbaiki solat kita supaya kita mendapat keridhaan Allah. Sekian untuk kali ini, sehingga bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.